Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Kat sini ada 4-5 sifat Allah yang kita akan ambil akhirnya al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Baik, apa maksud al-aziz? Al-aziz maksud dia alladhi lahu jami'u ma'ani al-izzah. Kama qala subhanahu innal izzata lillahi jami'a. Alladhi lahul izzatu bijami'i ma'aniha wa hiya tarji'u ila thalathati ma'anin kulliha thabitatun lillah azza wa jalla 'ala at-tamami wal kamal. Kita tahu macam saya sebut awal-awal tadi, Al-Aziz ada juga setengah manusia yang digelar sebagai Al-Aziz, yang bersifat ataupun yang bernama sebagai Al-Aziz, seperti mana Allah address ataupun Allah refer pembesar Mesir yang menyelamatkan Yusuf, yang memelihara Yusuf sebagai anak angkat sebagai Aziz. Wa qalat imra'atul Aziz, berkatalah isteri kepada si Al-Aziz itu, pembesar tadi itu yang bergelar Al-Aziz. Tapi Al-Aziz Allah Subhanahu wa taala apa dia? Dia kata kat sini innal izza alladhi lahu jami'u ma'ani al-izzah. Kesemua kemuliaan, kehebatan, kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Aziz dia ada 3. Dia boleh menjadi 3 maksud dia. Kekuasaan dari sudut kekuatan, kekuasaan yang yang katanya dia tak perlu kepada orang lain. Ada yang kuat tapi dia perlu kepada yang lain. Maka dia bersifat aziz, tapi aziz dia sempurna kata tidak? Tak. Orang kuat, orang hebat, makan nasi habis 4 pinggan. Hebat, memang kuat. Tapi dia tetap perlukan orang untuk masak nasi pada dia. Sebab dia tak kerti masak nasi. Contohnya. Tak, seorang raja, kekuasaan dia hebat, dia ada bala tentera dia, tapi dia tetap perlukan pembantu dia untuk menguruskan negara dia. Seorang raja, kita kata, seorang raja yang sangat terbilang, Sultan, kita kata Sultan Kelantan, ataupun Sultan Perak, ataupun Sultan Pahang, ataupun Sultan Selangor tak mau kacau, tak berani. Sultan, hebat. Sultan Selangor kita kata, dekat Selangor. Dia sangat hebat, sangat ditaati oleh rakyat dia. Habis musuhnya hancur binasa. Lagu negeri kan? Lagu negeri mana? Negeri Sembilan. Habis musuhnya hancur binasa. Hebat. Kita kata, kekuasaan dia luas. Selangor luas, begitulah luas kekuasaan dia. Dia pergi ke Amerika. Ada orang peduli tak dia Sultan? Tak. Habis ya. Dia pergi kat Selangor, dia pergi dekat luar daripada Selangor dia. Apa sahaja kalau dia keluar daripada Malaysia dia, kekuasaan yang ada tadi, adakah masih lagi berbaki? Kita kata tak ada. Presiden sebuah negara, dia sangat berkuasa, dia boleh keluarkan arahan dekat negara dia, dia sign dia, jadi dekat negara dia. Tapi dia datang satu negara, dia buat benda yang sama, adakah efek yang sama berlaku? Kata-kata tak sama. Tapi Allah Subhanahu wa taala bila kata Aziz, kekuasaan dia meliputi semua tempat. Tak ada satu tempat pun yang Allah pergi, ataupun tak ada satu tempat pun yang terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya khudu', semuanya tunduk kepada kekuasaan dia. Dan kalau kita rasa kita diancam oleh pihak yang berkuasa, percayalah, pihak yang berkuasa itu juga dikuasai oleh satu lagi pihak yang berkuasa, jauh lebih berkuasa pada dia. Kalau kita rasa kita diancam oleh pihak yang mempunyai kekuatan, percayalah, dia sebenarnya pihak yang kekuatan yang mempunyai kekuatan itu juga dikuasai oleh pihak lain yang jauh kekuatannya lebih hebat daripada pihak tadi. Maka menyebabkan kita akan rasa tenang dan selamat selagi mana kita berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekuasaan Allah bermaksud kekuatan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang mempunyai rezeki dan dia juga yang mempunyai kekuatan yang sangat-sangat kukuh. Dan yang kedua adalah kekuasaan yang bermaksud tidak memerlukan kepada sesiapa pun. Tiada siapa yang dapat memberi manfaat atau mudarat kepadanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil izzah, sifat keizzahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia tidak perlu kepada siapa-siapa sekalipun. Sebab dia adalah Rabb kepada alamin. Dan seterusnya kekuasaan yang bermaksud pemerintahan atau penguasaannya ke atas semua makhluk. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir
tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail, tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy, tarzuqu man tasha'u bighairi al-hisab. Itu maksudnya izzah. Seterusnya al-jabbar. Al-jabbar maksud kekuasaan pada makna yang ketiga, iaitu pemerintahan dan penguasaan. Kita kata tadi, sifat izzah dia ada tiga benda. Sama ada dia kuat ataupun dia tidak memerlukan benda yang lain, dan dia juga penguasaan dia. Maka al-jabbar merujuk kepada makna yang ketiga. Dia perincian lagi kepada yang ketiga. Sebab tu dia datang dengan serangkai. Itu maksud yang pertama, al-jabbar. Ya, al-jabbar daripada kalimah jim ba ra. Maka al-jabbar maksud kekuasaan pada makna yang ketiga. Sebab tu kita kata tadi bila kita doa qunut nazilah, kita minta Allah supaya hancurkan musuh Islam, dan kita menyebut dengan nama Jabbar. Sebab semua hebat setara mana pun tentera-tentera Yahudi, dia tetap juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hebat macam mana pun tentera Quraisy ketika mana berdepan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, tetap juga menang perang Badar. Sebabkan apa? Sebabkan ada pihak yang lebih berkuasa daripada kaum Quraisy musyrikin, iaitu Allah yang maha bersifat Jabbar ni tadi. Tapi Jabbar juga boleh maksud, tengok, walaupun kalimah yang sama, tapi Jabbar juga membawa maksud yang menyantuni hamba dia, yang menyantuni hambanya dan yang membantu mereka apabila mereka memerlukan. Dalam Quran, bila kita semayang kita sebut Allahumma ighfirli warhamni wajburni. Allahumma ighfirli warhamni wajburni. Apa maksud wajburni? Wajburni maksudnya apa? Jabar kat sini maksud dia cover lah aku. Cover. Bila benda patah, kita kata apa? Jabbarallahu kasrakum. Semoga Allah cover balik, elokkan balik kepatahan kamu. Bila kita ada orang meninggal, betul ke ayat tu? Bila ada orang meninggal, kita macam tu. Bila ada orang meninggal, kita disunatkan untuk sebut apa? Azzamallahu ajrakum wa jabara kasrakum. Semoga Allah besarkan pahala kamu dan Allah baluti kepatahan-kepatahan, defek-defek kamu. Wa ahsanallahu azaakum dan sebagainya yang kita baca. Tapi zaman sekarang lain lah. Bila ada mati, Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Dekat Facebook tu kan, penuh Al-Fatihah. Kan? Al-Fatihah, 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 Al-Fatihah. Sampai sekarang ni Al-Fatihah kali 3. Saya pernah jumpa benda baru pula. Bila ada kematian dekat Facebook, satu dia like lah. Saya tak faham lah maksud like tu. Kadang-kadang takut juga lah. Dia kata, ayah saya baru meninggal, gini. Tiba-tiba 7 people like this. Like macam mana? Tak tahu lah maksud like dekat sini. Tak tahu. Tak boleh nak digest lagi lah. Kita husnuzan maksudnya dia kata benda ni noted lah. Like tu maksudnya noted. Kalau maksud lain, saya tak campur lah. Tapi yang lebih parahnya lagi, kita kata apa? Bila datangnya berita kematian, sepatutnya kita diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk sebut Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan kita doakan Allahumma, macam kita sebut tadi, azamallahu ajrakum wa jabara kasrakum wa ahsanallahu awadallahu faqidakum dan sebagainya. Tapi kita dah tinggal benda tu, kita buat benda lain. Kita buat dulu orang buat Al-Fatihah. Bila dengar orang kematian, kita baca Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada si mati. Benda yang Nabi tak buat pun kita buat dengan alasan benda tu baik. Selesai masalah dia tu. Sekarang teknologi baru dah, dia tak baca Al-Fatihah tapi dia tulis Al-Fatihah. Dan tak berapa lama pula lepas tu Al-Fatihah kali 3 afdal lagi. Dan baru ni terempas kapal terbang, semoga Allah ampun dosa kita dan semua yang meninggal. Radio Era, saya dengar Era lah pagi-pagi. Tu bagi tahu lah. Tak tahu lah. Aikim saya tak dengar sebab saya tak sampai pejabat. Aikim dia macam-macam tak. Dia lagi senang dengar orang jahil daripada orang yang tak apalah. Dengar apa ni? Era. Dia kata kami di era
bersimpati bla 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 bla, justru kami juga ingin mengucapkan takziah dan al-Fatihah kepada si mati, kepada keluarga si mangsa. Maka menjadi ucapan. Saya ucapkan, macam kita jumpa orang mati, takziah lah. Sekarang ni al-Fatihah lah ya. Jadi kot tu. Tak. Kita takziah kalau orang dalam musibah kita jumpa, kita kata apa? Takziah lah ya atas kehilangan. Kalau tahniah kita kata tahniah lah. Tapi sekarang ni kena jadi yalah al-Fatihah lah ya untuk awak. Tengok macam mana benda yang bila kita tinggal ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka benda tu dia tidak akan terhenti setakat tu. Dia akan pergi jauh, dia akan pergi jauh, dia pergi jauh, dan satu benda baru dia akan melahirkan benda baru. Satu baru dia akan lahirkan benda baru, dia akan makin jauh, makin jauh, makin jauh. Alangkah indahnya kalau kita terus berpegang dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah tu tak akan berubah sampai bila-bila. Doa itu yang diwarisi daripada mulut lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan diwarisi oleh kita, dan kita patutnya ajar untuk anak cucu kita supaya dia terus mewarisi benda yang datang daripada lidah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka kat sini wajburni, maka kita kata apa? Bantulah aku, berikan aku petunjuk dan kurniakan aku rezeki. Dan yang satu lagi yang bermaksud yang maha tinggi atas sesuatu. Al-Mutakabbir. Kita kata Al-Azizu, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini merupakan satu nama yang mungkin akan membuatkan kita keliru, kerana seolah-olah kita meletakkan satu sifat yang tidak elok kepada Allah. Betul, kalau kita tak belajar tentang kaedah yang mula-mula tadi. Tapi selepas mana kita dah faham bahawasanya setiap benda, setiap nama, setiap sifat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti Al-Husna, dia pasti akan memberi maksud yang baik. Maka datanglah sifat apa sekalipun, dia pasti akan jadi baik kalau mana dia disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Al-Mutakabbir, benda ni kalau disandarkan kepada manusia, maka satu benda yang sangat buruk. Bahkan iblis dikeluarkan daripada syurga Allah, bahkan dikeluarkan daripada rahmat Allah, bahkan dikutuk sampai hari kiamat. Adakah sebab dia tidak mengakui ketuhanan Allah? Tak. Iblis bila mana dia tak mau sembah, ataupun dia tak mau sujud, ataupun dia tak mau tunduk hormat pada Adam, apa yang dia kata? Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia kata, wahai Tuhan. Dia masih lagi address Allah sebagai Tuhan. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, bagi aku tempoh sampai hari kiamat. Adakah dia menafikan ketuhanan Allah? Tak. Iblis ni tuan-tuan, bukan calang-calang ni. Iblis bukan manusia pun, paling teruk sekali. Ada lagi yang teruk daripada iblis? Fir'aun lah, sebab dia mengaku Tuhan. Tapi ni iblis, kita bercakap tentang iblis. Iblis dia tak, bukan masalah dari sudut mengaku Allah ni Tuhan ke tidak, tapi masalah dia apa? Allah kata apa? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba wastakbar. Allah kata apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Bila mana Allah perintahkan para malaikat untuk tunduk dan hormat sebagai tanda hormat kepada Nabi Adam yang akan menjadi raja kat muka bumi ni, selepas mana para malaikat rasa doubt bila mana Allah kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta manusia untuk letak dekat muka bumi. Malaikat kata manusia tak boleh pakai. Manusia ni bunuh orang, manusia ni rosakkan dan sebagainya. Maka Allah kata tak, tunggu, kali ni lain. Manusia kali ni lain. Maka Allah ajarkan Adam dengan asma' kullaha, dan selepas tu Allah tunjuk. Allah kata kalau hang pandai sangat ni apa benda? Malaikat kata subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak tahu Tuhan, sebab hang tak pernah ajar kami. Kami tahu benda setakat yang hang ajar aja. Maka Allah kata ambihum bi asma'ihim. Cerita satu-satu. Maka Adam pun cerita gini, menunjukkan ada kelebihan, iaitu ilmu dia, menyebabkan dia layak untuk mentadbir muka bumi. Maka Allah kata sekarang ni sujud, tanda hormat kepada para malaikat. Apa jadi? Semua malaikat pakat sujud, melainkan iblis. Adakah dia tak sujud sebab dia tak mengaku Tuhan Allah ni bukan Tuhan dia dah? Dia nak cari Tuhan lain? Tak, dia mengaku. Sebab tadi dia kata Rabbi anzirni, engkau Tuhan aku, tunggu, bagi aku tempoh. Tapi apa masalah dia? Aba, pertama sekali dia tak mau sujud. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan dia daripada tanah, hanyir, busuk,
Orang bijak, sedangkan aku diciptakan daripada api, dan api ialah cahaya. Kan? Kita buat daripada cahaya, tuan-tuan. Kalau kita ni dibuat daripada cahaya macam mana? Oh, jalan bersinar ni. Kan? Hebatnya kita ni. Tiba-tiba disuruh untuk sujud dengan benda yang orang bijak. Maka dia kata tak mau, aba. Dan tak sampai takat tu, bukan masalah dia setakat aba, dia kata apa? Wastakbar. Isu iblis dia apa dia? Istikbar. Dia rasa dia besar. Macam dia kata dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni hebat, aku ni cahaya, aku ni api, sedangkan dia tu tanah. Maka sifat takabur merupakan sifat iblis dari satu sudut. Sifat merasakan diri dia besar, merasakan diri dia hebat, merasakan diri dia tak perlu tunduk disebabkan ketinggian status dan darjat dia, merupakan sifat warisan iblis. Dan benda tu kerana disandarkan kepada kita, maka benda tu menjadi satu sifat yang sangat-sangat mazmumah. Dan semoga Allah lindungi kita daripada benda tu. Tapi bila mana at-takabbur disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kata dia akan membawa konotasi yang lain, iaitu Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Razak ni, dia kata apa? Ismun yadullu ala wasfihi subhanahu bitakabbur wal kibriya, fal kibriya'u wasafahu subhanahu alladhi la yaliqu illa bihi. Nama yang menunjukkan sifat Allah dengan keagungan dan kesombongan. Kesombongan itu merupakan sifat Allah yang tidak layak dimiliki kecuali Allah, oleh dia sahaja. Sebab apa? Allah SWT nak bagi tahu bahawasanya aku layak untuk aku sombong. Sebab apa? Sebab memang tak ada orang yang lebih layak daripada aku. Allah nak bagi tahu kat kita, dia boleh sombong sebab dia berhak untuk sombong. Sebab ada tak pihak yang lebih hebat daripada Allah? Kita kata tak ada. Sedangkan makhluk, sehebat mana dia rasa sekalipun dia pasti dia akan ada orang yang lebih mengantasi dia. Tadi kita tengok malaikat, dia mentaati Allah. Malaikat sifat dia apa? Dia kata la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat dia la ya'sun, dia tak pernah engkar. Bukan setakat tak pernah engkar, apa yang Allah suruh buat dia buat. Tu penegasan kat situ. Satu, dia tak pernah lawan cakap Allah. Kedua, dia tak pernah tak buat apa yang Allah suruh. Itu sifat malaikat. Hebat kan? Tak? Kita ada yang tak pernah buat maksiat. Ustaz, saya alhamdulillah umur saya 70 tahun, maksiat satu pun tak pernah buat. Ada? Kita kata tu tengah buat tu. Kita tak sampai tahap tu. Tiba-tiba Allah pilih manusia untuk menjadi makhluk yang lebih utama daripada malaikat disebabkan ilmu yang manusia ada tadi. Maka ada satu sudut malaikat dah tak boleh lawan manusia dah. Baik, orang alim. Allah kata dalam Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Hang alim setara mana sekalipun, Allah kata wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Orang yang berilmu, dia kena tahu bahawasanya setiap orang yang berilmu, setangi mana ilmu dia sekalipun, pasti akan ada orang yang lebih berilmu daripada dia. Tak akan ada orang yang boleh claim diri dia paling berilmu. Benda tu yang terjadi dengan Nabi Musa AS dengan tok guru dia Khidir. Kan? Nabi Musa sebagai Nabi yang Bani Israel, Bani kaum yang besar, dia rasa dia berilmu, maka Allah tunjukkan maksudnya ada orang yang tahu benda yang kamu tak tahu. Mai dah. Nak habis dah 22 lah. Alhamdulillah. Ustaz, 5 minit untuk sesi soal jawab. 5 minit Syekh. 5 minit untuk sesi soal. Jawab tak payah. Baik. Maka Allah bila mana dia kata takabur, sebab apa? Sebab dia sememangnya berhak untuk bersifat takabur, kerana tidak ada lagi pihak yang lebih hebat daripada mana-mana satu sudut pun lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan itu sifat takabur yang ada pada Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang indah, sifat yang baik, di mana dengan sifat inilah dia mengalahkan ataupun dia membinasakan golongan-golongan yang cuba berlaku zalim, cuba berlaku takabur atas muka bumi ini. Dengan sifat takaburlah dia, dengan sifat itulah dia menyelamatkan orang-orang yang ditindas. Dengan sifat takabur inilah juga dia nak menunjukkan kekuasaan dia, bahawasanya dia tak akan terkalah oleh sesiapa pun. Dengan sifat takabur inilah dia mentadbir alam ni, menjadikan alam ni berlaku seperti mana yang kita tengok hari ini. So kita kata takabur di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan satu benda yang baik, yang mana dia menjadikan dunia ini boleh berlangsung dengan baik. Sebab itu kita tengok dalam Quran, Allah kata apa tuan-tuan? Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Allah kata kalaulah
Allah tidak takdirkan manusia ini bergaduh sesama sendiri. Pasti dan pasti akan berlaku kerosakan atas muka bumi. Kadang-kadang kita tak faham ayat ni. Allah kata, kalaulah Allah tak takdirkan manusia ni bertolak-tolakkan antara satu sama lain, bergaduh, bergaduh antara satu sama lain, maknanya ada satu pihak je yang ada, satu pihak lain dia tak melawan, maka dunia ni akan hancur. Apa maksud dia, tuan-tuan? Kita kata Allah takdirkan orang yang sentiasa berpegang pada kebenaran, dia tak akan berdiam diri bila berlaku kezaliman. Dunia ini akan ada dua pihak, akan ada benda yang betul dan akan ada pihak yang batil. Dan Allah boleh saja tentukan bahawasanya orang baik jangan melawan, senyap je, nak redha je, kan orang beriman, sabar je lah. Ada salafi pun lagi, tapi Allah tak tentukan macam tu. Allah kata apa? Daf'un nas ni, orang panggil clash yang berlaku di antara dua pihak ni akan sentiasa berlaku. Kalau tak berlaku, la fasadatil ard, dunia akan hancur. Sebab kebenaran akan sentiasa dipertahankan oleh ahli kebenaran, dan kejahatan akan sentiasa dipromotkan oleh ahli kejahatan. Dan dunia ni akan berlangsung macam tu. Sebab tu kita tak boleh terlalu sentimental. Oh, jangan gaduh, kita nak kesatuan. Kadang-kadang kita kena stand for what we believe. Pukul satu dah tu. Maka kita kata ada benda yang secara surface-nya mungkin tak baik, tapi benda tu perlu berlaku untuk memastikan kelangsungan dunia ni. Dan macam tu juga takabur ni tadi, benda tu tak boleh ada pada diri kita walaupun sedikit, tapi benda tu perlu pada Allah, dan memang ada pada Allah. Dan Allah itu maha yang takabur, kerana dengan sifat itulah dia menguasai semua makhluk dia, dan tidak ada yang boleh supersede ataupun menguasai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita habis. Dan kat sini fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis alba wastakbar illa iblis astakbara wa kana mina al-kafirin. Dengan memahami nama-nama Allah, kita akan sedar diri ini sekadar makhluk yang lemah. Nah, ini fiqh dia, tuan-tuan. Kita tahu Allah bila dia sifat takabur, kita jangan berani lagi cuba untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana satu-satu hukum yang datang, jangan cuba-cuba lagi berani untuk lawan hukum Allah. Sebab Allah Tuhan yang maha tinggi dan tak ada benda yang boleh tinggi daripada dia. Dan kalau kita bernaung bawah dia, takkan ada orang yang boleh mudaratkan kita. Selagi mana kita hidup dengan akidah-akidah macam ni, percayalah tuan-tuan, hidup kita akan sentiasa berada dalam ketenangan, hidup kita akan sentiasa terpandu ke arah yang kebenaran. Semoga Allah SWT bagi kita kefahaman untuk memahami nama-nama dia yang seterusnya, dan semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk beramal dengan ilmu-ilmu yang kita dapat, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam.